Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya akan berkongsi mengenai pengenalan peta dan kompas. Satu kemahiran yang diperlukan dalam aktiviti kembara atau kegiatan luar. Kompas ialah alat navigasi yang digunakan untuk menentukan arah. Fungsinya sangat penting terutamanya dalam kegiatan luar seperti mendaki gunung, berlayar dan orienteering. Apa itu orienteering? Orienteering ialah olahraga navigasi yang melibatkan peserta untuk menemukan titik-titik yang tidak dikenal di kawasan yang tidak dikenal dengan bantuan peta dan kompas. Peserta harus mencapai ke semua titik kontrol dengan urutan dalam waktu yang singkat. Orienteering dapat dilakukan di kawasan hutan, taman atau kawasan yang memerlukan kemahiran membaca peta dan mengorientasikan diri. Terdapat dua objektif utama. Yang pertama, dapat mengatur arah, menentukan lokasi dan membantu seseorang untuk ke destinasi alam yang tidak dapat ditunjuk oleh pemandu dan penunjuk-penunjuk yang lain. Objektif kedua ialah dapat mengurangkan risiko tersesat jika peserta dapat mengendalikan peta dan kompas secara efisien. Kebaikan orienteering. Yang pertama, orienteering merupakan sukan untuk semua. Kedua, meningkatkan kecergasan fizikal dan mental. Dan yang ketiga, meningkatkan daya tumpuan dan daya saing. Yang keempat, persekitaran yang sihat. Dan yang kelima, kemahiran membaca peta dan penggunaan kompas. Untuk video kali ini saya akan menceritakan kegunaan kompas dan jenis kompas dan anatomi kompas. Jadi untuk kegunaan kompas, yang pertama adalah untuk mencari bearing sesuatu objek yang dapat dilihat di muka bumi, dan yang kedua adalah untuk menentukan arah bearing, dan yang ketiga adalah untuk mengorientasikan peta. Dan seterusnya untuk jenis kompas, terdapat dua jenis kompas. Yang pertama jenis kompas prismatik dan kompas orienteering. Menerangkan anatomi yang berada dalam kompas ni. Okey, ini adalah plat tapak kompas dan ini adalah penunjuk arah kompas. Dan ini merupakan penunjuk indeks kompas, dan ini merupakan perumah kompas, dan dalam ni merupakan penunjuk arah, dan ini merupakan jarum magnetik, yang mana jarum magnetik merah ni akan selalu menghadap ke arah utara. Dan ini merupakan lanyard yang akan diikat pada tangan supaya tidak jatuh. Hai, hari ini saya akan mengajar cara-cara menggunakan kompas dengan betul, dan saya juga akan mengajarkan cara-cara untuk mencari arah utara menggunakan kompas. Oke, yang pertama, jika kompas kita mempunyai lanyard seperti ini, kita haruslah membuat seperti ini. Lilitkan pada tangan untuk mengelakkan kompas kita daripada terjatuh. Seterusnya, pastikan kedudukan kompas kita berada pada permukaan yang datar ataupun rata. Seperti ini, saya meletakkan di atas tangan saya yang rata. Oke, tetapi sebelum kita mencari arah utara menggunakan kompas, kita harus mengetahui apakah alat-alat ataupun bahan-bahan yang tidak boleh dipakai ataupun yang berada di tubuh badan kita ketika menggunakan kompas. Oke, ketika kita menggunakan kompas, kita tidak digalakkan ataupun tidak dibenarkan menggunakan alat-alat yang berunsurkan logam, elektronik, ataupun magnetik seperti jam tangan, karena ianya mampu mengganggu proses pencarian arah ataupun koordinat melalui kompas. Oke, seterusnya saya akan mengajarkan asas dalam menggunakan kompas, yaitu cara-cara mencari arah utara menggunakan kompas. Pertama, pastikan perumah berada pada kedudukan utara dan selari dengan penunjuk arah.
Seterusnya, pastikan jarum magnetik berwarna merah berada di dalam perumah. Oke, kompas menunjukkan bahagian utara ada di arah sini. Oke, baiklah. Seterusnya saya akan menunjukkan cara untuk mencari koordinat sesuatu tempat. Contohnya, saya akan mencari koordinat, pilih bomba kuning itu. Baiklah, untuk mencari arah pilih bomba kuning itu, pertama sekali kita perlu memastikan perumah berada di utara selaras dengan penunjuk arah tersebut. Seterusnya, gerakan kompas ini sehingga ia menunjukkan arah pilih bomba kuning tersebut selaras dengan penunjuk arah ini. Setelah itu, pastikan jarum magnetik ini masuk ke dalam perumah dengan memusingkan begini. Baiklah, koordinat yang kita dapat dari pilih bomba tersebut ialah 248 darjah. Selain itu, saya akan mencari tempat bagi koordinat yang sudah diberikan. Contohnya, saya akan mencari tempat bagi koordinat yang sudah diberikan seperti 206 darjah. Untuk mencari tempat bagi koordinat 206, pusing sehingga mencapai 206. Kemudian, gerakan kompas sehingga jarum magnetik memasuki perumah. Koordinat 206 menunjukkan tempat vending machine. Cara menentukan arah kiblat juga adalah lebih kurang sama pada kebanyakan jenis kompas. Seperti biasa, letakkan kompas pada permukaan rata, tetapkan arah kompas pada sudut 292 darjah, kemudian halakan jarum kompas pada arah utara. Sudut yang bertanda pada 292 darjah adalah rujukan arah kiblat.